Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya suka dengan tajuk artikel yang baru saya baca ini. Dia kata apa? Walaun ada di mana-mana. Walaun ada di mana-mana, di kiri, di kanan, di atas, di belakang, di bawah, di tengah-tengah, di cerah-cerah, di celuk-ceruk, di mana? Bertapuk-tapuk, nampak-nampak, di terang-terang, separuh terang, tengah terang, semua ada walaun. Walaun ada di mana-mana. Sabudin Husin memang pandai lah. Sabudin Husin kalau dia buat tajuk memang memang menyentap jiwa dan rohani. Begitu kah? Walaun ada di mana-mana. Istilah walaun sering dikaitkan dengan PAS, yaitu mereka yang penyokong tegar, teramat setia, teramat takzub dan memiliki wala melampau kepada pemimpin utama parti tersebut. Golongan ini akan mempertahankan apa saja keputusan, apa saja cakap atau apa saja kata-kata pemimpin utama mereka itu. Secara umumnya, walaun bukanlah perkataan yang diiktiraf secara rasmi. Bukan diiktiraf secara rasmi, tetapi ia berasal daripada perkataan wala atau setia. Ada yang kata walaun adalah perkataan yang diberi oleh golongan pembenci PAS dengan mencantumkan wala dan malaun yang berarti golongan yang dikutuk dan dibenci kerana kesetiaan yang melampau mereka. Ada pula yang menyebut walaun itu bermaksud wala yang melantun-lantun di mana mereka ini tak kira siang atau malam, kerja mereka hanya tahu, setuju dan membenarkan apa saja ulama-ulama kata. Apa saja kata-kata pemimpin mereka, bukan ulama. Mereka hanya tahu dan setuju dan membenarkan apa saja kata-kata pemimpin mereka, bukan ulama ya. Minta maaf, saya baca semurang ya perenggan ini. Ada pula yang menyebut walaun itu bermaksud wala yang melantun-lantun di mana mereka ini tak kira siang atau malam, kerja mereka hanya tahu, setuju dan membenarkan apa saja kata-kata pemimpin mereka. Lantaran kesetiaan yang melampau dan hanya ingin mengiyakan apa saja kata atau tindakan pemimpin yang dipuja itu, golongan walaun juga dikatakan memiliki kepakaran mencipta dalil-dalil tertentu untuk menguatkan hujah mereka. Dalil-dalil yang sering digunakan adalah bentuk-bentuk hadis-hadis pilihan, petikan kata-kata para sahabat di zaman Nabi, dan ungkapan ulama-ulama besar di zaman dahulu. Tapi benarkah walaun itu hanya ada di dalam PAS saja? Dalam pengalaman saya sebagai penulis yang sering mengkritik dan kadang-kadang membalun ramai pemimpin, sejujurnya saya dapati walaun itu ada di mana-mana. Selain dalam PAS yang sudah tentu ada walaun, dalam UMNO, dalam Bersatu, dalam PKR, dalam DAP, dalam lain-lain parti juga ada walaun masing-masing. Cuba kita kritik pemimpin utama UMNO, Bersatu, PKR, DAP. Tidak lama kemudian pasti akan ada tindak balas daripada penyokong-penyokong tegar pemimpin berkenaan untuk mempertahankan dan menyerang balik kritikan-kritikan itu. Apalagi jika selama ini kita sering memuji dan mengangkat seseorang pemimpin itu. Tetapi apabila pemimpin berkenaan melakukan sesuatu yang dianggap tidak wajar, lalu kita mengkritiknya, maka berdentam-dentumlah serangan yang menempa kita. Di samping sentuhan, di samping cemuhan, pelbagai daya juga akan menyusul dilabelkan kepada kononnya kita sudah pro dan condong ke arah lain dan sebagainya.
Pokoknya penyokong tegar dan pentakzub seseorang pemimpin tetap tidak membenarkan pemimpin pujian mereka ditegur atau dikritik, meski apa yang ditegur itu adalah sesuatu yang betul dan bertujuan demi kebaikan kepimpinan mereka, pemimpin mereka. Selagi seseorang itu hanya mengiyakan saja apa kata tindakan pemimpin pujaannya dan tidak berani memberi teguran, bahkan lebih selesa memilih berdiam diri melihat sesuatu perkara yang tidak wajar dilakukan seorang pemimpin itu, selagi itulah kewalaunan itu terus wujud dalam semua parti. Kadangkala ketua kampung, ketua cawangan, ketua ranting juga ada ramai walaun di sekeliling mereka. Okey, jadi saya bacakan di penghujung terus perenggan ini sebab anda boleh baca sendiri di sabudin.com.net. Tanpa walaun, bergelumang dalam politik mungkin tidak semenarik dan semeriah seperti yang terbentang di depan mata. Cuma janganlah dikecam walaun di sebelah sana saja, kerana di sebelah sini pun ada walaun juga. Lihatlah cermin, walaun itu sebenarnya ada di mana-mana dan mungkin termasuk kita. Sabudin Husin, 8 Mac 2024. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Pertama, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Perikatan Nasional melalui daripada pengurusinya sendiri, iaitu Muhyiddin Yassin, yang mengatakan bahawa tahniahlah. Tahniah kenapa? Mereka berjaya mendapatkan seorang penjenayah. Perikatan Nasional berjaya mendapatkan seorang penjenayah yang telah dibuktikan bersalah di mahkamah. Ya, dan dia dihukum penjara dan bakal disebat. Beliau merupakan ahli parlimen paling muda, lepas tu presiden ke entah apa dalam muda, paling muda yang kena hukum penjara dan kena sebat kerana sakau duit bersatu pula tu. Dibuktikan di mahkamah. Jadi tahniah diucapkan kepada Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional yang berjaya mendapatkan seorang penjenayah. Siapa dia? Syed Saddiq. Kerana Muhyiddin kata Syed Saddiq akan menyertai jelajah PN. Terbaiklah tu. Pergilah bawa dia, kasih jelajah satu Malaysia, tunjukkan bahawa dia ini best, bagus, terbaik. Okey, harap-harap Syed Saddiq dapat lagi. Ada dua peluang lagi untuk Syed Saddiq sebenarnya, di Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Persekutuan, menyatakan bahawa dia tak bersalah. Kalau dia bersalah juga, terpaksalah terimalah kenyataan bahawa kena penjara dan kena rotan. Terbaru tentang Syed Saddiq. Pemimpin muda warisi budaya politikus dinosaur, ini daripada Liana Marzuki, Harapan Daily. Ini satu artikel yang saya ingin bacakan. Betulkah artikel ini? Betulkah pemimpin muda warisi budaya politikus dinosaur? Ada punyangga pula. Ada pujangga menyebut power attract the worst and corrupt the best. Power attract the worst and corrupt the best. Memang. Saya saksikan pemimpin muda ini beraksi di parlimen. TBH saya hampa. Apa ini TBH ni? Saya pun tidak tahu. To be honest, saya hampa. Ketika beliau dituduh dengan kes korupsi pada tahun 2021, beliau kata dianiaya oleh kerajaan PN. Hebat. Dianiaya oleh kerajaan PN, sekarang bergabung dengan PN. Terbaik, kamu memang hebatlah. Beliau didakwa dengan kes yang diada-adakan kerana enggan beri sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Sekarang bergabung. Ambil kau, memang terbaiklah kamu dua ni. Memang lakonan terbaik di abad ini. Lakonan terbaik di abad ini apabila Syed Saddiq berkata dia dituduh dianiaya oleh kerajaan PN. Kemudian dia kata dia diada-adakan kes itu kerana enggan memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Sekarang Muhyiddin umum mereka bergabung. Terbaik, kamu memang best. Seperti Pinang dibelah tiga. Terbaik. Hebatlah Muhyiddin. Hebatlah kau Syed Saddiq. Bila money trail menunjukkan memang betul ada pecah amanah. Bila duit parti disalurkan ke akaun ASB beliau sendiri, macam mana lagi nak lari? Maka beliau dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan sebatan. Ternyata Syed Saddiq buat lakonan. Tapi Muhyiddin kesian dengan dia, ambillah dia walaupun dia sudah penjenayah.
Duit yang diambil itu dari mana? Dari Bersatu. Tahniah Muhyiddin, kau memang seorang yang best lah. Namun beliau beralih sokongan, kembali bersama mereka yang aniaya dia. Menentang pula kawan-kawan yang bantu beliau dalam parti selama ini. Menjerit-jerit kemarin beliau di parlimen penuh dengan emosi. Adakah dengan menyokong sebelah sana beliau harap mereka boleh bebaskan dia? Minta maaf lah. Kalau begitu apa bezanya dia dengan Zahid Hamidi? DNAA yang sampai sekarang kita tak boleh terima lagi. Kita sebagai orang biasa memang tak boleh faham macam mana politikus ni berfikir dan berstrategi. Apabila prinsip Machiavellian menguasai, bila bergema lawangan berprinsip dan white then white, apa sebenarnya maksudnya? Adakah hanya retorik sahaja? Persoalannya, bolehkah kita bergantung harap kepada pemimpin muda kita ni? Ataupun mereka lebih kurang sama, mewarisi budaya politikus dinosaur juga? Nah, kasihan sungguh Muhyiddin Yassin. Terpaksa juga dia telan segala air liok dia lah. Terpaksa juga dia kasihankan budak kecil ni, budak muda mentah ni yang telah sakau duit Bersatu. Sian, dia terpaksa terima semula, masuklah, marilah ikut Perikatan Nasional. Lepas itu apa lagi? Syed Saddiq yang dulunya bukan main lagi, kata dia aniaya dan sebagainya, sekarang apa mau buat? Terpaksa merayu melutut-lutut. Pergilah peluk, pergilah cium, pergilah melutut-lutut merayu-rayu kepada abah kau tu. Tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional sekali lagi yang berjaya mendapatkan seorang penjenayah. Kita jumpa lagi, bye-bye.